Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi semua. Selamat pagi Ustaz. Okey, selamat pagi. Apa Ustaz tanya? Dah makan belum? Tadi? Pagi? Dah, makan nasi lemak. Sedapnya nasi lemak. Ustaz tak ada makan lagi hari ni sebenarnya. Pagi ni. Tak ada nak bagi makan ke Ustaz? Lepas ni boleh makan Ustaz. Okey, Ustaz melawak je lah. Okey, kiranya semua dah kenyang lah kan? Alhamdulillah. Dah kenyang, lepas tu kelas pun dah, yang ni kelas kedua betul? Betul. Untuk hari ni kan? Okey. Tadi kelas Sejarah. sejarah no. Patutlah Ustaz pun nampak muka pun dah mengantuk apa semua, kiranya sebelum kelas Ustaz ni kiranya kelas sejarah lah kan? Ya. Okey. Untuk mulakan kelas kita pada hari ini, Ustaz nak minta lah seorang wakil lelaki untuk membacakan doa. Boleh, Hakim? Boleh Ustaz. Boleh. Okey, Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tu dia Hakim. Seorang-seorangnya lelaki dalam kelas ni. Kan? Okey, kiranya sebab hari ni pun Ustaz tengok pagi ni, Ustaz tengok semua dah muka mengantuk apa semua. Kiranya Ustaz nak lah bagi segak balik muka tu. Ustaz nak anak-anak murid Ustaz ni tengok satu video dengan gambar untuk hari ni. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, kita tengok video dululah mula-mula. Sila pakcik ya. Alif di atas, alif di bawah I, alif di depan U, I, U. Sila baca pakcik. Alif di atas A, alif di bawah I, alif yang bawah I, U. Bagus pakcik, standard suara pakcik ya, bagus. Ni huruf yang kedua pakcik, huruf ba. Huruf ba pakcik. Ba di atas ba di bawah B, ba di depan bu, ba, bi, bu. Sila pakcik. Ba di atas ba di bawah B, ba di depan bu, ta di atas ta, babi buta. Astagfirullah. Aku tak ajar babi-babi buta ni pakcik, belum sampai lagi. Astagfirullah. Okey, itu untuk video. Ustaz nak tunjuk ni gambar ni. Apa yang anak-anak murid Ustaz boleh faham dengan dua-dua gambar yang ada dekat dalam slide ni? Kena ganggu dengan syaitan. Okey, kena gangguan syaitan. Dia tak baca doa berlindung dari syaitan. Okey, yang ni untuk gambar yang ni kan, yang gambar syaitan ni. Yang sebelahnya, gambar bulan dengan matahari. Apa dia Ustaz ni kan? Pagi-pagi pun dah hantar gambar macam ni. Kenapa kan? Mungkin Boleh tahu nak kenapa? cerita pasal siang dan malam. Siang dan malam, okey. Ada lagi jawapan yang lain? Perbezaan antara siang dan malam. Oh, sama juga dengan apa Nabilah tadi. Okey, siang dan malam. Yang lain? Kau yang tu juga, siang malam juga. Matahari, pasal bulan. Bulan dan matahari. Okey. Kayaknya boleh tunjuk back untuk video tadi. Okey, sebenarnya dalam video ni kita tengok adalah cara Tok Imam tu dia ajar anak murid yang dah berusia untuk mengaji Quran, betul? Betul. Okey. Kayaknya apa yang kita boleh dapat daripada video ni sebenarnya, dalam tu ada sebutan-sebutan huruf, kan? Betul. Dia akan kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini, di mana pembelajaran kita iaitu makhraj huruf untuk video yang ni. Yang ni kita akan bincangkan tentang makhraj huruf. Dan untuk yang slide yang kedua ni, okey, yang sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri Ustaz ni gambar syaitan kacau. Orang inilah orang solat lah kan. Kiranya
Yang ni kita nak kaitkan dengan tajuk kita isti'azah dan basmalah. Yang ni untuk yang ni. Dan yang sebelah ni alif yang ni bulan dan matahari ni dalam bahasa Arab dia ialah qamar dan asyams, syams. Kan? Okey, untuk gambar ni pula kita ustaz nak sebut tentang alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Kiranya pada hari ini insya-Allah ustaz akan mengajar mengenai tajuk Al-Quran indahnya tajwid. Okey, boleh dapat? Boleh Boleh Ustaz. Ustaz. Boleh. InsyaAllah. Okey, kita boleh teruskan untuk slide yang seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa macam tak semangat je ni? Dah makan kan tadi? Nasi lemak lah, donat. Dah. Okey. Roti canai. Sedap tu. Okey, cikgu tak nak bebel panjang. Cikgu nak terus masuk kepada tajuk hari ni. Cikgu nak sentuh mengenai makhraj huruf. Okey. Tapi cikgu ustazah akan hanya menceritakan mengenai definisi dan tempat keluar makhraj huruf ada berapa. Okey. Kita tengok kepada slide sebelah. Okey. Hari ni kita nak belajar tajwid. Jadi dalam tajwid ni ada macam-macam lah dia punya topik. Okey. Okey. Sebelum kita nak membaca Al-Quran, okey, sebelum awak semua nak baca Quran, cikgu nak baca Al-Quran, kita kena tahu hukum membaca dia, tajwid dia. Kalau kita tak tahu, jadinya kalau kita membaca Al-Quran macam tu je, kita boleh berdosa sebabnya kita tak nak langsung belajar mengenai tajwid. Okey. So, okey. Mengapa? Okey, sekarang ni Ustazah nak awak semua buka buku teks, muka surat 17 dan 18. Dah buka belum? Dah Ustazah. Dah. Dah. Okey, sebelum tu cikgu baca yang atas yang dulu. Okey, mengapa perlu belajar tajwid? Okey, kenapa kita kena belajar tajwid? Okey, hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid fardu ain dan wajib kepada setiap umat Islam. Okey, umat Islam tak kisah dia lelaki perempuan wajib. Ya, dia kena membaca Al-Quran tu dengan bertajwid. Okey, tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ni adalah untuk membetulkan bacaan Al-Quran. Okey, so bila kita dah tahu tajwid, kita tak akan baca Al-Quran tu sesuka hati kita. Kita tahu bila nak berhenti, bila nak dengung, bila nak ada sabdu dia, apa ni sebutan dia macam mana dan sebagainya. Okey, baiklah. Makhraj huruf. Okey. Makhraj huruf ialah tempat keluar huruf hijaiyah yang membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Okey, setiap huruf yang dalam Al-Quran tu, alif, bata sampai ya, ada tempat-tempat dia nak keluar. Tak semestinya memang dia asal keluar daripada mulut kita bila kita bercakap, tapi ada part-part dia. Okey, jadi makhraj huruf dalam Al-Quran terbagi kepada 5. Ingat ada 5 tempat huruf-huruf ni nak keluar. Huruf-huruf hijaiyah nak keluar. Huruf hijaiyah ada 28. Okey. Yang pertama al-hayshum, pangkal hidung. Yang kedua al-syafatain, 2 bibir. Dan yang ketiga al-lisan. Lisan dah apa? Lidah. Okey. Yang keempat al-jawf, rongga. Dan yang terakhir sekali al-halqu adalah kerongkong. Okey. Ustazah tak nak cerita bagaimana cara bacaan, cara sebutan dan demonstrasi. Ustazah akan paskan kepada guru kemudian kita iaitu Ustaz Hakim. Okey, terima kasih Ustazah Nabilah atas penerangan tentang mengapakah perlu kita belajar tajwid, apa itu makhraj huruf dan hukum-hukum membaca secara bertajwid. Okey. Hari ini Ustaz akan menerangkan kepada kamu dan Ustaz akan menunjukkan kepada kamu tentang makhraj huruf. Apa yang kamu faham tentang makhraj huruf? Makhraj huruf ini ialah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Okey, di sini Ustaz akan mendemonstrasikan 5 makhraj huruf.
iaitu al-khayshum, al-syafatain, al-lisan, al-jawf dan al-halqu. Okey, yang pertama kita terus kepada al-khayshum. Al-khayshum ni apa? Al-khayshum ni ialah pangkal Pangkal hidung. hidung. Betul. Okey. Pakai hidung. Pangkal hidung ni dari makhraj ini keluarnya bunyi dengung ataupun bunyi gunnah. Contoh apa huruf yang dengung? Mim. Gunnah. Tengok dalam buku teks. Mim. Dengan Dengan nun. Mim dengan nun. Betul. Okey. Ustaz bagi contoh bagaimana kita nak praktikkan makhraj huruf yang al-khayshum ni. Ustaz bagi satu teknik kita buat tangan kita buat macam cubit tu. Kemudian kita cubit hidung kita dan kita buat try tengok semua. Bunyi rasa bergetar tak dekat pangkal hidung? Hidung Dia rasa getar. Okey, itu tempat keluarnya makhraj huruf mim dan Nun. nun yang Syaddah. bersyadah. Bersabdu. Bersyaddah. betul semua. Okey, yang makhraj huruf yang kedua iaitu asy-syafatain. Asy-syafatain ni apa? Bibir. Dua bibir. Dua bibir. Betul. Asy-syafatain ni dua bibir. Okey, mari kita tengok dalam buku teks. Asy-syafatain ni terdapat huruf yang keluar dari makhraj huruf asy-syafatain ni iaitu huruf waw, ba, mim dan okey, betul. Ustaz akan tunjukkan kepada kamu dua huruf, lepas tu Ustaz nak dalam kalangan kamu tunjukkan dua huruf. Lagi Ustaz panggil nama. Okey. Yang pertamanya waw. Waw. Nampak? Wow. Bibir kita muncung kan? Waw. Wow. Okey. Kemudian ba. Ba. Okey. Kemudian mim. 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 Okey, kemudian huruf fa. 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 Okey. Kita akan panggil seorang untuk tunjukkan kepada kawan-kawan kamu. Okey. Kita akan panggil Syaza. Boleh Syaza? Tunjukkan Boleh Ustaz. huruf ba dan huruf mim. Cuba. Ba. Ba. Dia bersentuhan tak dua bibir kita? Kan? Sentuhan. Satu lagi? Satu lagi apa tadi? Apa dia? Fa. Ba. Betul. Okey, kemudian terima kasih Syaza. Okey, kemudian kita terus kepada makhraj huruf yang seterusnya iaitu al-lisan. Al-lisan ni apa? Lidah. Betul. Al-lisan ni lidah. Okey, kita tengok dekat buku teks. Terdapat 18 huruf yang keluar dari makhraj ini. Okey, Ustaz. Dalam buku teks ni kita nampak gambar rajah tu. Lidah ni terbahagi kepada 4 tempat iaitu pangkal dalam yang dekat dengan anak tekak kita tu. Tahu tak anak tekak? Tahu. Bila kita nganga, dia nampak macam ada loceng tu. Tu anak tekak kita. Okey. Atas sikit pada pangkal lidah, kita panggil dia pangkal. Okey, kemudian atas sikit pada pangkal lidah iaitu tengah lidah. Dekat tengah lidah tu. Okey. Dan dekat hujung lidah. Okey. Huruf yang pangkal yang makhraj huruf dekat pangkal dalam tu iaitu huruf auf. Cuba sebut auf. Khuf. Saya rasa tak dekat pangkal dalam auf. Khuf. Bukan kaf, auf. Kau. Okey. Auf. Okey, kemudian atas sikit pada dia pangkal iaitu huruf kaf. 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 Rasa tak? So, Kaf. Kemudian kita naik sikit pada dia kat tengah lidah iaitu huruf jim. Itu Jim. Jim. kalau huruf jim ni kita guna teknik yang Ustaz belajar dulu. Kita tambah alif yang ada hamzah dekat atas. Lepas tu kita matikan huruf tu dekat belakang.
kita sukunkan dia iaitu aj. Rasa tak dia dekat tengah? Edge. Aj. So nak Kan? Rasa? Okey, ash, Ash. Ash. ai, edge. ai. Oh Ai. ya, Ai. ai. Rasa? Ai. 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 Okey. Terus. Lepas tu ada satu tempat di antara tengah lidah kita ni dengan hujung iaitu huruf dot. 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 Try, Ustaz nak Dot. kamu cuba tengok. Dot. Ad. Out. 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 Dia tak sampai dekat tengah Out. dan dia tak sampai dekat hujung kan? Betul. Okey. Satu info yang menarik tentang huruf dot ni, siapa boleh bagi tahu? Siapa yang sebut huruf dot ni secara sempurna? Ada siapa-siapa tahu? Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Saya pun dapat rasakan saya tak boleh sebut sangat huruf dot dengan betul. Okey. Huruf dot ni kita sebut dia di tengah. Dia di antara tengah lidah dan hujung lidah. Dia hampir kena dengan gigi gerham. Faham tak? Faham tak? Ustaz. Okey. Kita teruskan kepada hujung lidah iaitu ada 12 huruf iaitu huruf di hujung lidah. Ada huruf lam, nun, ra, ta, qa, dal, sad, zai, sin, zal, ta dan za. Okey, guna teknik yang sama tadi yang Ustaz cakap tadi. Kita guna teknik yang sama iaitu huruf lam. Al. Okey. Lepas tu kemudian huruf Al. okey, An. Kemudian huruf nun. An. Cuba huruf nun. An. Okey, huruf ra, Ar. ar. R. Dia hujung lidah kan? Okey, huruf ta, At. At. Al. At. okey. At. O, Out. Out. At. okey, huruf dal, Ed. Ed. okey, kemudian huruf sad. Aus. 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 Okey. Kemudian huruf zai. Az. 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 Tu huruf zal. Huruf zal Az. dia hujung, dia keluarkan lidah sikit az. Az. Ni huruf zai dia az. Az. Okey. Kemudian huruf sin, as. 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 Okey. As. Tadi Ustaz dah tunjukkan huruf dal, kita terus ke huruf ta. As. As. Dia lembut je. As. As. Kemudian huruf za. Az. Aus. Okey, faham semua? Tak ada soalan tak dekat huruf dekat makhraj huruf al-lisan? Siapa ada ketidakfahaman tentang makhraj huruf al-lisan? Ada soalan? Boleh Ustaz. faham. Faham. Nabila tak ada soalan? Tak ada. Okey. Kemudian kita terus kepada makhraj huruf yang seterusnya, yang keempat iaitu al-jauf. Al-jauf ni apa? Jauh. Rongga. 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 Sekejap Okey, nampak Nampak. Okey. Al-jauf ni kita baca dekat buku teks iaitu suara untuk memanjangkan bunyi huruf mat. Siapa tahu huruf mat? Alif waw ya. Alif. Oh ya. Betul, alif waw ya. Contoh kalau kita nak panjangkan huruf mat. Contoh tak bagi. Huruf mim yang ada lepasnya huruf mat iaitu yang berbaris atas ma. Kan kita rasa kat rongga kan? Lepas tu dekat huruf ya. Huruf mat yang huruf ya. Ustaz bagi contoh huruf lam yang disusuli dengan huruf ya. Huruf ya tu huruf mat kan? Lam tu dia berbaris bawah. Li. Kita rasakan dekat rongga kita. Li. Li. Ustaz. Okey. Tu wow. Wow ni
sinonimnya sebelum huruf tu dia akan berbaris depan. Hadapan. Okey. So Toma. kita pergi huruf sin disusuli huruf waw. Huruf sin tu berbaris depan. Su. Kan? Su. Kita rasakan dekat rongga kan? Su. Okey. Kemudian kita terus kepada makhraj huruf yang kelima iaitu al-halqu, iaitu kerongkong. Apa dia? Kerongkong. Kerongkong. Betul. Okey, kita tengok dalam buku teks ni. Terdapat 6 huruf yang keluar daripada makhraj ini, iaitu huruf ghain, kha, ha, ain, hamzah dan ha. Okey, kita gunakan teknik yang sama dengan Ustaz tunjuk tadi dekat al-lisan. Kan? Ya. Ya. Ambil alif hamzah, alif yang ada hamzah berbaris fathah. Lepas tu kita matikan huruf yang di belakang tu. Belakang. Okey, Ustaz nak minta seorang tolong tunjukkan contoh. Memandangkan semua dah faham tentang al-halqu ni. Alia Nasuha boleh? Boleh Ustaz. Okey. Tunjukkan contoh. Macam mana huruf al-halqu ni berfungsi? Al-halqu ni dia ada 6 huruf Ustaz. Ya. So cara Ustaz saya nak baca. Okey, cara bacaan dia macam Ustaz cakap tadi. Kita letakkan alif yang hamzah, lepas tu yang baris atas. Lepas tu kita matikan huruf al-halqu ni. Huruf belakang dia. Kalau untuk huruf ghain ni kita sebut macam ar. Betul Ustaz? Betul. Ar. Kena sebut semua ke Ustaz? Kalau boleh sebutkan semua. Okey, lepas tu kha tu Betul. Kemudian gitu. Ya. So, kita rasakan dekat halqum ni. Rasa keluar angin. Ain. Ain gitu. Ya, betul. Lepas tu kalau hamzah Betul. lalu ha tu Kita rasakan. Semua huruf-huruf ni kita akan rasa dekat halqum. Okey. Keluar kerongkong. Betul. Terusnya kita akan terus kepada tajuk isti'azah dan basmalah. Okey, kita akan sambung kepada subtopik yang seterusnya iaitu isti'azah dengan basmalah. Lepas dah semua dah buat senaman mulut kan tadi kan, daripada hidung ke lidah lah ke mana lagi? Pangkal apa? Kongkong tu. Okey, semua dah boleh sebut dengan betul sebabnya makhraj ni penting. Ustazah dah tak akan sebut dah pasal makhraj. Ustazah akan masuk tentang isti'azah. Okey, slide yang korang tengah tengok sekarang ni, anak-anak muda tengok sekarang ni ialah berkenaan ada ayat potongan ayat kan? Okey, surah At-Taubah. Ini surah At-Taubah. Ustazah nak yang lelaki baca seorang, terpanggil Abdul Rahman lah. Baik Ustazah, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Okey. Sedap bacaannya. Biasa jadi imam ke Rahman? Biasa. Biasa baca je surah Taubah ni. Okey okey. Apa yang Rahman rasa berbeza dengan surah lain kalau baca surah ni? Apa yang berbeza kat situ? Surah Taubah ni dia tak payah tak payah baca bismillah tu Zah. Tak payah baca bismillah kan. Tengok ayat pertama pun dia tak ada tulis pun bismillahirrahmanirrahim, tak ada kan. Jadi surah At-Taubah ni kita baca isti'azah, betul lah Rahman baca tadi isti'azah terus masuk kepada ayat pertama kan. Okey, untuk surah At-Taubah memang kena ingat muka surat 187 tak silap Ustazah dalam Al-Quran. Kita memang takkan baca bismillah, okey.
kita masuk je isti'azah terus kepada ayat pertama. Okey, seterusnya, slide seterusnya Ustazah nak yang perempuan pula baca surah Al-Baqarah. Okey, Aina Humairah ada? Ada Ustazah. Okey, cuba Aina baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Okey, bacaan yang bagus. Okey, Aina, apa yang berbeza dengan bacaan Rahman tadi? Dalam surah Al-Baqarah ni dimulakan dengan bismillah, ada bismillah. Okey, kalau kita nak baca isti'azah macam Rahman baca isti'azah boleh? Boleh juga. Boleh juga. Okey, tapi still kena baca bismillah tu kena ada. Okey. Okey, surah Al-Baqarah kita mulakan dengan bismillah ataupun boleh mulakan isti'azah, lepas tu masuk bismillah dulu baru masuk ayat pertama. Okey. Itu untuk surah Al-Baqarah lah. Okey, kita akan tengok slide yang seterusnya untuk kita tengok definisi. Definisi isti'azah dan basmalah. Okey, kita pergi kepada isti'azah. Definisi dia ialah disebut sebagai ta'awuz yang kita baca tu lah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksud dia apa? Aku berlindung perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. Okey, kita kena bacalah sebelum kita buat apa-apa, sebelum baca Quran tu kita baca dulu supaya kita dilindungi oleh bisikan syaitan ni. Kalau tak tengah-tengah baca ni dia suruh pula pergi main game. Kita tak boleh lah main tak boleh lah ikut dia punya godaan tu kan. So kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, hukum dia apa Aina? Hukum dia adalah sunat muakkad. Okey, sunat muakkad yang mana maksudnya digalakkan lah kalau kita baca. Tak salah kalau kita baca. Kalau macam surah Al-Baqarah tadi tak nak baca pun tak apa, nak baca pun tak apa. Okey. Okey. Hukum untuk bacaan basmalah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillahirrahmanirrahim maksud dia dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani kan. Yang ini kita hukum dia apa? So baca tu kat slide tu ada Aina. Hukum membaca basmalah ke Ustazah? Sunat muakkad juga macam isti'azah tadi. Okey, hukum membaca basmalah pada surah Al-Fatihah dengan At-Taubah ada dua Okey, surah Al-Fatihah tu wajib. Sebab surah Al-Fatihah kan memang ayat pertama dah termasuk dalam bismillah tu termasuk dalam ayat pertama. Surah At-Taubah tu dilarang kita baca bismillah. Sebab apa? Ada cerita dia. Sebabnya basmalah ni tentang keamanan, perdamaian, ketenangan kan. Tapi surah At-Taubah ni dia cerita pasal peperangan. Jadi dia tak ngam. Tak ngam bila kita baca bismillah dengan surah At-Taubah. Okey. Surah ni diturunkan selepas Rasulullah ni kembali daripada perang Tabuk. Okay. So ingat dua. Al-Fatihah wajib baca bismillah. At-Taubah jangan baca, dilarang. Okay. Satu je. Okay, itu je. Cuma sebelum kita akhiri subtopik ni, saya nak panggil seorang. Aminah Bila, cuba bagi satu contoh surah yang kita baca basmalah pada awal. Betul, surah An-Nas. An-Nas, betul. Senang cerita, At-Taubah je tak boleh. Yang lain semua boleh. Kecuali surah At-Taubah. Ya, betul. Okey, kita pergi kepada tajuk seterusnya. Kan tajuk seterusnya boleh dengar suara? Boleh tu Dengar. Hello. Boleh Ustazah. Okey. Dan cara bacaan dan alif lam qamariyah. Okey, ada dua perbezaan lah, alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Tengok dulu alif lam syamsiah. Ada terbahagi kepada huruf-huruf dia. Untuk alif lam syamsiah ada 14 huruf, iaitu ta, sa, dal, za, ra, zain, sin, shin, sad, dad, ta, ta, lam, nun. Okey. Huruf-huruf ni adalah huruf alif lam syamsiah. Kemudian mengenai alif lam syamsiah ni adalah huruf lam ditulis
tetapi tidak disebut. Dia tulis tapi lam tidak disebut. Kemudian huruf lam tidak berbaris. Lam tu tidak berbaris. Dan huruf yang terletak selepas huruf lam dibaca bersyaddah. Maksudnya lepas huruf lam tu dia ada huruf yang bersyaddah. Macam tu. Contoh dia. Okey, boleh bacakan Hakim. Contoh dia. Boleh Ustazah. Okay. Alif lam syamsiah ya. Ya. Okey. Contoh dia at-tariq an-najmus saqib. Okey, kamu nampak kat mana? Kenapa kamu sebut macam tu? Sebab huruf ta ni merupakan huruf alif lam syamsiah. Betul tak Ustazah? Betul. Dan dekat ta ada apa? Ya. Dekat huruf ta tu ada apa? Atas. Dekat huruf ta atas pada huruf ta tu ada syaddah. Ada syaddah ataupun kita panggil sabdu lah. Itu dia dapat bezakan dia adalah daripada alif lam syamsiah. Okey, yang kedua adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah pun ada 14 huruf iaitu huruf a, ba, jim, ha, ha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, ha. Okey. Huruf lam ditulis dan disebut. Yang ni lam yang disebut. Dia tulis dan disebut. Yang tadi tak disebut. Kemudian huruf lam sentiasa berbaris sukun. Dekat atas lam tu dia kena ada sukun. Kena ada. Okey. Dan huruf yang terletak selepas huruf lam berbaris. Dia ada 3 berbaris, fathah, baris atas, baris bawah dan baris depan, iaitu fathah, kasrah dengan waw. Okey, contohnya, nak mintalah seorang perempuan. Hanani. Ya Ustazah. Hanani cuba bacakan contoh alif lam qamariyah, ayat je. Ayat. Contoh ayat daripada alif lam qamariyah. Al-Qari'ah. Qari'ah. Okey. Yang lagi? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Okey, apa nampak? Kenapa beza dia kat situ? Apa yang kamu nampak dekat tu? Bacaan yang kamu nampak. Beza dia, lam tu kita sebut Ustazah. Kita sebut. Okey. Kemudian dia tak ada sabdu. Ya. Dia tak ada sabdu dan dia berbaris lah, berbaris fathah, kasrah ataupun waw. Okey. Yang al-Qari'ah kita baca tadi tu dia baris fathah. Itu antara perbezaan dia. Kalau alif lam syamsiah kita tengok lam dia tak disebut. Kalau alif lam qamariyah, lam dia adalah lam yang disebut. Okey, itu saja. Faham semua? Dia faham? Faham. Ustazah. Faham Ustazah. Faham. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah tadi kita dah dapat penerangan daripada Ustazah Warni tentang hukum alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Okey, baik. Sekarang ni sambung dengan Ustazah Aina. Kita nak tengok kefahaman murid-murid tentang apa yang dah belajar tadi dengan Ustazah Warni. Kamu dapat faham tak tentang hukum alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah? Kita main sikit, boleh? Boleh. Kita segar-segarkan mata sikit ni. Dah tengah-tengah kelas dah nak ujung ni mesti murid-murid mengantuk kan. Okay, kita nak segar sikit mata-mata tu. Kita main game sikit, boleh Okey. Ustazah nak minta bantuan Hakim Zuhdi. Ustaz Hakim. Boleh. Okey, tak apa. Sementara kita tunggu loading ni. Mungkin ni kot. Boleh praktis dulu, standby. Contoh-contoh kot Ustazah tanya kan. Sebab tadi kita dah belajar hukum alif lam syamsiah dengan qamariyah. Okey. Dekat skrin murid-murid dah ada dah ke? Ada. Nampak Okey, baik. Okey.
Jadi dah bersedia Ustazah nak minta Ustaz Hakim untuk spin kan kali pertama. Okey, baik. Huruf yang terpilih adalah huruf Kha. Okey. Jadi Ustazah nak minta seorang. Jangan takut-takut, jangan tunduk-tunduk, standby semua. Ustazah nak minta yang perempuan dululah. Boleh. Apa ya Ustazah nak panggil? Amin Nabilah. Ya, saya. Okey, tadi huruf Kha. Oh. Okey, boleh bagi tahu Ustazah, huruf Kha ni kategori apa? Komariah ke Samsiah? Alif lam apa? Komariah. Alif lam Komariah. Tepat sekali. Betul. Alif lam Komariah. Okey, boleh kongsikan dengan Ustazah satu contoh kalimah yang kamu tahu agak-agak dalam Quran. Kalau tak dapat dalam Quran ataupun kalimah Arab ke, sebab kamu dah faham kan alif lam Komariah tu macam mana? Al-Khobar boleh ke? Al-Khobar. Cantik, betul. Sebab apa? Lam tu kita sebut. Kan? Lam tu jelas kita sebut dan lam tu ada tanda sukun. Alif, lam, kha, ba, ra. Okey, terima kasih Amin Nabilah. Baik. Kita nak tengok spin yang kedua. Boleh Ustaz Hakim? Baik, huruf yang terpilih adalah huruf Ta. Okey, murid yang terpilih. Ustazah nak minta seorang wakil lelaki yang tunggal ni. Abdul Rahman, boleh Abdul Rahman? Boleh Ustazah. Okey. Apakah hukum bagi huruf Ta ni? Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah, betul? Ya. Okey, boleh kongsikan Ustazah, apakah contoh kalimah dia? Yang kamu Ta. tahu. At-tariq. Betul, terima kasih. At-tariq. At-tariq ni jelas kita sebut bukan pada lam tu, pada huruf syamsiah tu sendiri iaitu huruf ta. Lam tu alif lam ta ra ya qaf. Lam tu kita tulis tapi kita tak sebut. Dan lam itu dia tak berbaris. Okey. Baik, insya-Allah yang terakhir. Spin yang terakhir. Okey, huruf Shin. Murid yang terakhir Ustazah nak pilih Alia Nasha. Saya Ustazah. Boleh? Boleh. Okey, apakah hukum pada huruf Shin? Komariah ke Samsiah? Alif lam syamsiah. Betul. Betul. Alif lam Syamsiah. Okey. Tak perlu bagi contoh lah. Sebab dua student sebelum ni dah bagi contoh yang terbaik. Alian terselamat. Tahniah. Okey, baik. Alhamdulillah. Ustazah dapat simpulkan yang anak-anak murid Ustazah ni yang kita dah tengok tadi kan dapat faham apa itu alif lam Syamsiah dan alif lam Komariah. Baik, Ustazah akan teruskan kepada Ustazah yang seterusnya. Okey, terima kasih Ustazah Aina. Jadi tadi dah main satu game kan? Main apa ni? Wheel spin. Seronok tak game tadi? Seronok. Best. Boleh faham tak untuk subtopik tu alif lam Syamsiah dengan alif lam Komariah? Okey. Sekarang kita akan main satu lagi game tapi yang ni untuk menguji kefahaman bagi semua subtopik. Okay, tadi kan kita dah tengok Ustazah Ami dah ajar, dah ceritakan pasal makhraj. Ustaz Zuhdi pun dah cerita pasal sebutan-sebutan makhraj. Ustazah Wani pun dah sebut pasal alif lam Syamsiah, alif lam Komariah.
Jadi sekarang kita akan buat aktiviti pengukuhan untuk tengok kefahaman murid-murid semua. Okey, semua orang boleh tekan link dekat dalam grup Ustazah ada bagi. Okey, kita akan main word wall. Okey. Okey. Baik. Masing-masing dah tekan ke? Dah Ustazah. Dah. Dah. Okey. Mungkin Ustaz Zudi boleh kongsikan dekat okey. Boleh. Ya. Jadi tunggu sekejap. Soalan dia sikit je, ada 8 je. Okey. Okay. So semua orang boleh mula jawab sekarang. Dah siap Ustazah? Bagus Wani. Okay, tak apa. Lepas ni kita tengok markah dia pula. Susah ke soalan tu? Tersalah tekan juga. Tak fokus. Betul Ustazah. Saya tak fokus. Tak apa Ami, boleh cuba lain kali. Baik Ustazah. Dah siap. Dah siap juga. Dah siap jawab ke? Saya tak Sudah. perasan perkataan kecuali. Okay, tak apa Ami. Lepas ni Ami akan ingat je soalan tu. Sampai bila-bila. Baik. Ustazah ada hadiah ke? Untuk kuis ni tak ada hadiah tapi siapa yang boleh jawab dengan betul tu Alhamdulillah, maksudnya dia fokus dalam kelas. Siapa yang tu salah tekan ke tu menunjukkan dia tak fokus. Ingat Ustazah nak belanja Dia makan. salah jawab ke. Okay, kita tengok dekat sini. Yang dapat tempat pertama Wani. Oh, dia betul semua. Okay, maksudnya Wani betul-betul fokus dalam kelas. Ustazah, apa Wani 13 soalan? Saya 8 je soalan. Tak apa, tu dia terlalu bijak. Terlalu bijak Jawab yang banyak. Okay. Ustazah, kenapa dia? Apa Ustazah teruskan? Okay. Tak apa, kita teruskan. Untuk tempat yang kedua. Nini, ada ke dalam kelas kita nama Nini? Dia berlakon tu. Okay, tak apalah. Tak apa, kita tengok terus yang 8 ni. Yang keempat, tempat keempat Husni. Husni betul semua. 8/8. Okay, tahniah Husni. Maksudnya dia pun betul-betul fokus dan tak mengantuk dalam kelas. Okay, tempat kelima V. Siapa V ni? Aliyah kot. Tak ada orang nak mengaku pula. Okey, tak apalah. Tahniah juga untuk V. Dia salah satu je. Okey, jadi kesimpulannya siapa yang fokus dalam kelas, siapa yang tak mengantuk, dia boleh jawab soalan kuis tadi. Okey, untuk seterusnya Ustazah akan serahkan kepada Ustazah Adia
Okay. Sekarang kita dah berada di, orang kata di hujung kelas. So tadi kita dah belajar berkaitan dengan makro syuruf. Kita dah belajar berkaitan dengan isti'azah dan basmalah. Kita pun dah belajar berkaitan dengan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Okey, untuk makrosh kita dah tahu cara sebutan yang betul. Ustaz Hakim dah ajar tadi. Lepas tu untuk alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah, kita dah tahu bezakan huruf di antara alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiah, cara sebutan dua tu. Lepas tu kita pun dah tahu surah-surah yang kena baca isti'azah dan basmalah, iaitu surah At-Taubah tu adalah satu-satunya surah yang dilarang untuk kita baca basmalah. Okey. Dah selesai semua. Ustazah ada satu kerja, orang kata kerja rumah lah untuk kamu semua. Ustazah nak kamu siapkan kerja rumah ni, minggu depan hantar pada ketua kelas dan suruh ketua kelas letak atas meja ustazah. Terima kasih. Okey. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustazah.